Okey. Moderator siapa? Kak Zawiyah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran kita mohon kepada kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ke-6 ni kita dapat bertemu lagi, diberi lagi masa untuk kita belajar. Baik cuba semua sahabat di dalam grup ini boleh baca mesej yang terdapat dalam grup itu. Ada laporan, catatan oleh Cik Syaziman, boleh kita tengok, kita baca dan kita boleh ambil pelajaran daripadanya ya, untuk kita baiki pelajaran kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua. Sekarang untuk tidak membuang masa lagi, saya dengan hormatnya silakan Teacher Aida untuk memulakan kelas pada hari ini. Baik, jazakillah khairan Kak Zawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, kita terus pergi kepada semalam kita berhenti pada latihan kan. Mohon host enable sharing daripada saya. Terima kasih. Nisrin. Saudari Nisrin, dah boleh dah? Nak share. Kak Zawiyah pun boleh juga kot. Kalau Nisrin ni mungkin dia away. Enable screen sharing. Okey dah. Okey, thank you. Baik, semalam kita cerita tentang isim. Jadi isim ni ada, kita boleh kenal isim melalui tanda isim. Baik kita cerita semalam, saya ulang sikit apa nota kita semalam. Jadi kalimah terbahagi kepada 3 kalimah. Semua kalimah kita tengok dalam Quran tu, tulisan-tulisan yang kita baca tu, surah apa pun, ia boleh dibagikan kepada 3 kumpulan yang besar, iaitu harf yang ditandakan dengan warna hijau, isim yang ditanda dengan warna hitam, dan juga fi'il ditanda dengan warna merah. Jadi tanda tu sebagai indikator untuk kita lah nak kenal kalimah. Kemudian kita dah selesai harf, jadi kita sekarang sedang melihat isim pula. Macam mana kita nak kenal isim? Isim boleh dikenali dengan tanda-tandanya. Jadi tanda isim ni ada terdapat di awal kalimah, ada juga tanda di akhir kalimah. Okey, ini 4 tanda yang clear ataupun yang jelaslah pada isim kita boleh nampak. Ada kalanya satu je tanda, iaitu alif lam. Ada kala ada 2 di awal, ada alif lam pun ada, harfu jar pun ada. Ni kena ingat baliklah. Kalau tak ingat harfu jar, balik semula kepada bahagian harf. Harfu jar tu apa? Kata tugas ya. Kemudian di akhir kalimah isim tu pun untuk kita tahu, oh ni isim. Boleh jadi ada kasrah, tanda kasrah, ataupun boleh jadi ada tanwin. Bila ada tanwin, bererti dia isim. Kalau ada tanwin tu isim. Cumanya tanwin ni dia tidak akan sekali dengan alif lam. Kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Itu je. Jadi at any one time, pada satu-satu masa, hanya maksimum tanda isim ni boleh ada 3 sahaja daripada 4. Baik, semalam kita dah tengok, ini latihan untuk harf, tapi kita pergi kepada isim kan. Ini ringkasan nota yang saya cakap tu lah. Jadi ni tanda kalau kita nampak hitam ni, maknanya kita tahu dia isim. Hitam, hijau, merah ni kat mana kita jumpa? Nanti dalam mushaf mubayyinah.
mushaf yang kita gunakan untuk maksudnya mushaf tu yang jadi rujukan kita. InsyaAllah nanti kita akan berilah bila kita dah masuk bahagian ayat. Nah, ni mushaf ni. Ni bagi yang baru join, mungkin tak perasan sangat ataupun tak pasti apa yang saya maksudkan. Ini mushaf ni ya. Mushaf Mubayyinah ni dibangunkan untuk membantu kita semua, pelajar-pelajar masyarakat Melayu kita ni belajar Quran, belajar Nahu bahasa Arab Al-Quran dengan lebih mudah. Kerana ada kita gunakan kod-kod warna. Jadi ni yang saya kata tadi, pecahan kalimah tu ditandai dengan warna. Bila kita nampak warna hijau adalah harf. Kalau warna merah ia adalah fi'il. Jadi kalau warna hitam adalah isim. Jadi kita sekarang sedang belajar isim. Kita sedang melihat kepada isim. Selain daripada warna, mushaf Mubayyinah ni je ada warna. Tapi kalau kita pakai mushaf biasa, macam ni mana ada warna kan? Semua hitam. Jadi kita kena juga belajar belajar Nahu tu dengan cara belajar Nahu lah. Jadi kita kena kenal tanda-tanda isim. Kita tengok di sini. Ini ringkasan kepada yang saya sebut tadi, nota isim. Jadi ada tanda isim tu macam kita nak tahu dia isim ke bukan. Kalau tak ada color, macam mana kita nak kenal? Okay, kita tengok di tanda di awal. Apa dia tanda di awal? Alif lam ataupun harfu jar. Tanda di akhir pula ada apa? Kadang-kadang ada baris kasrah. Ada baris kasrah dan ada juga tanwin. Jadi bila nampak tanda ni, maknanya dia adalah isim. Ini contoh kita dah lalui semalam. Contoh, jadi hari ni tinggal kita go through ataupun kita teruskan dengan latihan. Dapat cuba buat tak? Semalam kan saya dah bagi dah. Maknanya saya dah bagi dalam PDF. Kalau ada yang, saya kata ada yang Masya Allah, ada yang tulis balik. Sebab tak ada printer, dia tulis balik dan dia cuba buat latihan tu. Baguslah ya. Yang ni kita punya target apa dia? Matlamat kita untuk bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Kemudian kita terjemahkan secara lisan bersama guru. Baik. Jadi semalam kita kata Allah ni contoh. Cuba kita terjemahkan sahaja. Untuk hari ni kita terjemahkan. Allah, jadi tak payahlah terjemahkan lagi kan. Maksud saya, kita semua tahu ni. Ni kalau tak tahu Allah ni, masalah. Yang ni yang betul. Okey, Allah. Jadi mesti kalau kita eja dalam bahasa kita ni mesti selalu dengan huruf besar lah. Allah. Baik, An-Nasi, apa terjemahan dia? An-Nas, surah An-Nas. An-Nas apa? Okey, manusia. Manusia. Maradan, marat, marid. Kadang marat, kadang marid. Ni adalah penyakit. Kita tambah suatu penyakit. Suatu penyakit. Jadi tandanya di situ dah dibulatkan. Warna merah tu tanwin. Jadi isim lah tu. Okey, Rabbuna ni ada tak tanda yang jelas? Tak ada. Dia tak ada tanda yang jelas, tak nampak. Tak nampak. Nanti kita akan belajarlah. Buat masa ni kita cari yang jelas je. Jangan kita rasa alamak ni bukan ke, ya ke. Ada juga orang kata semalam kan, apa tanda dia? Tak ada tanda yang jelas tapi kat sini warna dia hitam. Kalau warna hitam, betul lah juga isim lah tu. Kan? Tu boleh jugalah. Okey, summun. Orang-orang yang peka. Ya, ni orang-orang yang peka. Okey, ini tanwin juga. Ini satu perkara, ini masih lagi tanwin. Tapi dalam mushaf tu, bila dia tulis macam ni ke, ni maksudnya apa? Ini hukum dari segi tajwid. Ini hukum iklab. Jadi hukum iklab tu, bunyi nun tu, kan kalau dia macam ni kan bunyi dia un kan? An, in, un. Jadi ni un, ditukarkan kepada huruf mim. Sebab selepas dia ni mesti ba. Jadi tu yang upah dia macam tu. Tapi dia masih lagi kita mesti kata ni adalah tanwin juga. Ya? Jangan kata ini bukan tanwin. Ini tanwin.
Ini adalah tanwin. Baik, kita teruskan. Ala hudan. Jadi mana satu isim? Tanda isim dia apa? Kita nak bulatkan yang mana? Tanwin Tanwin, kita bulatkan tanwin dan sebelum ni tanda kan? Sebab kita tengah cari tanda. Ni jadi apa dia ni? Ini harfu jar. Fujar ni maksudnya di atas. Hudan, apa maksud hudan? petunjuk. Petunjuk. Boleh je ya jawab sama-sama pun tak ada masalah. Jadi kalau ada yang dah buat tu, dia nak tandakan pada yang dia punya sendiri tu, bolehlah tanda. Tengok, oh betul. Betul. Jadi dekat sini perkataan ala hudan ni ada 2 tanda. Kita dah buat ke belum ni semalam? Belum kan? Belum. Belum. Baik. Azabun. Apa tanda dia? Kita cari tanda je dulu. Tanwin. Okey. Tanwin. Azabun tanda. Jadi ni isim lah ni. Sebab ada tanwin, isim. Ad-dalalata. Azab apa azab? Sebelum tu terjemahan dia apa? Azab. Siksaan lah. Kalau kita eloknya kita terjemahkan lah. Bahasa kita ada, kita terjemahkan. Kalau tak ada, baru kita pinjam bahasa Arab tu. Okey. Ad-dalalata. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Okey. Jadi terjemahan dia? Kesesatan. Kesesatan. Kesesatan, ada kadang-kadang penyesatan, tapi ni kesesatan lah. Kesesatan. Tapi mesti diterjemahkan sebagai isim lah, tak boleh terjemahkan telah sesat. Tak boleh lah pula. Kita mesti terjemah kesesatan sebab dia isim. Kenapa kita tak, macam mana kita tahu dia isim? Kerana ada alif lam ni. Baik, kita bulatkan lagi perkataan berikutnya. Mir rabbihim. Apa tanda isim dia? Di awal ada harfu jar. Lagi? Jadi ada baris kasrah pada perkataan tu. Jadi ni adalah kata, apa bukan kata, isim lah tu. Jadi ia adalah isim. Daripada, kita terjemahkan, Rabbi, Rob, kita tahu kan maksud Rob? Tuhan. Him, belum sampai lagi, tak apa. Jadi saya bagi dulu. Tuhan bagi mereka. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-akhiri. Apa dia punya tanda dia? Kita nampak dia, kita tahu ni isim ni. Apa tanda dia? Alif lam. Alif lam. Kita bulatkan lah ya. Lagi? Ada tak satu ke 2 tanda ataupun ada lagi tanda lain? Apa dia? Di akhir berbaris kasrah. Okey. Jadi al-akhiri terjemahan dia? Hari kemudian, hari akhirat. Yang tak semestinya ya hari akhirat. Kemudian yang akhir lah. Ataupun kemudian. Boleh juga kemudian. Akhir, yang akhir. Baik, kita pergi pula berikutnya. Umyun. 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 Okey, ya betul. Ada tanwin ni. Dhammatain. Okey, ada dhamma tanwin. Jadi kita kata terjemahkan dia, kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, hari ni kita belajarlah, maknanya kita tambah. Ini orang-orang yang buta. Baik, berikutnya alimun. Macam ada tanda isim tak? Ada alif lam. Ada alif lam. Okey, ni bukan alif lam. Dia tanda dia tanwin saja. Sebab ini bukan alif lam. Ini adalah hamzah. Dia bukan alif lam ni. Ini hamzah.
Jadi kalau kita kata ni tak betul lah. Ni kurang tepat. Alif Hamzah itu teacher. Ini Hamzah. Jadi kalau ada Hamzah, tadi kita kata apa? Alif lam tak boleh sekali dengan tanwin. Kalau dah ada tanwin, maknanya tak ada alif lam. Ini Hamzah. Kalau ada Hamzah ni, kalau macam ni kita selalu nampak perkataan huruf ni kan? Okey. Kalau huruf tu macam ni je, ini alif. Ya. Kalau macam ni, ada macam tu alif wasal. juga ataupun hamzah wasal. Kalau huruf waw, ini waw. Tapi bila ada hamzah atas dia, dia jadi hamzah. Waw tu dah tak ada dah. Kalau sama juga dengan ya. Kalau ada hamzah, dia tak jadi ya. Dia terus jadi hamzah. Cuma ya dengan waw tu akan jadi rumah sahaja untuk hamzah. Hamzah ni kuat. Jadi kalau dia duduk atas waw, waw jadi hamzah. Kalau dia duduk atas ya jadi hamzah. Kalau dia duduk atas alif, alif jadi hamzah. Macam tu beza. Jadi kalau bezakan tulisan tu, maknanya kalau dalam Quran kita nampak ada hamzah tu, hamzah tu dia bukan alif. Kita tak boleh kata alif. Alif tak ada hamzah atas dia. Macam tu. Baik, kita teruskan. Jadi ni alimun maksud dia apa? Pedih. Yang pedih. Pedih. Kalau kita nak cakap, sakit lah. Sakit tangan kita. Kita kata alim, alam ataupun alam. Bukan alam. Bezakan bunyi sekali. Baik. Ni isim ke bukan? Isim. Perkataan yang kita nak tengok tu him kan? Isim. Dia isim. Kenapa kita kata dia isim? Sebab di awal ada harfu jar. Di awal dia ada harfu jar. Tu saja tanda dia. Terjemahan dia ala. Ini asal dia ala. Di atas ataupun ke atas. Ala sebenarnya. Tapi dia kena hidupkan Swiss dia tu. Kalau dia nak bersambung dengan ha tu alaihim. Dia tak boleh alahim. Jadi macam dari segi bunyi elok dia terus alaihim. Alaihim di atas ataupun ke atas. Him mereka. Naran. Naran. Apa dia tanda isim dia? Tanwin. Jadi kalau tanwin tu terjemahan dia api. Neraka. Api. Api boleh, neraka pun boleh. Tapi tengok konteks lah. Ada kala kita boleh je cakap api neraka. Kadang-kadang dia tak maksud api neraka. Api biasa kat dunia ni pun ada juga cerita api. Cuma beza dia pada konteks lah kita kena tengok. Jannatin. Jadi ni tanda isim dia. Ada tanda isim kan? Ada. Iaitu tanwin. Jannat maksud dia? Kebun-kebun ataupun syurga-syurga. Kalau kita dalam Quran ni biasa jannat ni syurga-syurga. Kalau kita sebut dengan orang Arab pun kan, kalau kita sebut jannat tu kita nak masukkan ke kebun, dia ada perkataan lain untuk yang kita harian ni. Dia panggil mazra' ke macam tu. Tapi kalau kita sebut jannat biasanya ini macam terus masuk di syurga. Macam kata bahasa lama dengan bahasa moden lah. Kalau kita cakap, kita tak adalah kata perkataan tu lagi. Macam tu. Maksudnya kita akan guna perkataan yang biasa kita guna. Macam mana? Macam contohlah perkataan raja gunakan nak tidur, tak kata tidur, kata beradu. Gitu. Macam itulah Quran ni dengan bahasa bercakap tu lain sikit. Jadi biasanya jannat memang maksud dia syurga-syurga lah untuk Quran. Kasayibin. Okey, ada tanda isim tak? Kita nak bulatkan yang mana? Tanwin. Di awal kita bulatkan ada harfu jar. Jadi kita bulatkan yang tu. Kemudian di akhir ada tanwin. Jadi ada dua tanda. Ka, ingat lagi tak apa maksud ka?
Harfu jar? Seperti. Betul. Seperti. Sayyibin, hujan lebat. Hujan. Okey. Minas samai. Apa tanda isim kat sini? Ada tak tanda di awal? Ada. Ada satu harfu jar. Kemudian ada alif lam. Alif lam di awal. Di akhir ada kasrah. Bagus. Alhamdulillah. Okey, dah jelas dah. Makin jelaslah pada kita kan. Kita boleh nampak tanda isim. Selain daripada color yang membantu, kita dah tahu juga 4 tanda jelas bagi isim. Dalam satu-satu kalimah boleh ada maksimum 3 tanda. Macam contoh dalam perkataan yang kita sedang lihat sekarang ni. Jadi min, apa maksud min? Dari. Ini tak, kita kena tengok kesesuaian dari atau daripada. Sekarang as-samai maksud dia langit itu. Dari langit. Dia tak sesuai lah daripada kan. Dia kena kata dari lah tempat sebab sama tu langit. Jadi dari langit. Dia tak kata daripada langit. Ini bahasa Melayu kita lah pula. Betul ke Puan Zawiyah? Betul, teacher. Jadi kita kena kata dari langit. Tak boleh lah, tak sesuai dari segi bahasa Melayu untuk kita kata daripada langit. Tapi dia min juga. Ni kalau jangan kita nampak ni, dia memang kena hidupkan je, Swiss je ni. Tetapi kalau kita pecahkan dia, sebenarnya dia tetaplah berbaris sukun. Dia sebenarnya min juga. Tapi sebab dia berjumpa dengan, dari segi bacaan, dia berjumpa dengan hamzah wasal, kena bunyi itu sekali kan, sambung je. Dia sambung. Ni hamzah wasal ni ataupun alif lam syamsiah kan. Siapa yang dah belajar tajwid tu. Kalau tak ingat tu tak apa tau. Jangan susah hati. Cuma bila kita nampak macam ni, memang dia akan masukkan terus bunyi itu. Dari segi bunyi dimasukkan terus. Tapi asalnya dia adalah baris sukun min. Jadi dari langit. Absarihim. Tanda isim? Kasrah. Kasrah. Kat mana kasrah? Pada perkataan Di mana hujung yang isim tu? Roh. Absari. Jadi ni. Ri. Ni tanda. Kita tahulah dia isim. Penglihatan. Lepas tu ada perkataan selepas dia. Penglihatan. Bagi mereka. Jadi kita buat penggal kat tengah ni. Ada 2 kalimah. Kat sini sebenarnya ada 2 kalimah. Okey. Mutasyabihan. Tanwin. Tanwin dia dan di akhir kalimah. Betul. Tanwin di akhir kalimah. Boleh semaklah kalau kita yang dah buat latihan ni di rumah, boleh tengok. Samaratin. Mutasyabihan ni tadi apa maksud dia? Yang serupa. Okey. Samaratin. Tanda dia? Ada tanwin di akhir kalimah. Bagus. Betul. Jadi terjemahan dia? Sejenis buah. Sejenis buah. Samarat. Samarah, sejenis buah. Okey. Berapa lagi kita tinggal ni? Kathiran. Tanwin di hujung kasrah. Tanwin di akhir kalimah. Betul. Kathiran ni terjemahan dia kathir. Banyak. Yang banyak. Al-haqqu. Alif lam. Okey, tanda dia ada alif lam. Satu je tanda dia. Al-haqqu. Ada alif lam maknanya di isim. Kebenaran itu. Masalan. Masalan tanda isim? Tanwin. Tanwin di hujung.
Okey. Arti dia sebuah perumpamaan. Satu pun boleh. Sebuah perumpamaan. Penjodoh bilangan yang sesuai, sebuah lah. Sebuah perumpamaan. Fihi. Mana isim? Fi. Fi ke hi? Fi hafujar. Jadi tanda dia hafujar. Ni tanda isim. Maka yang sebelahnya tu adalah isim lah. Ni apa ni? Inilah isimnya. Isim. Sebab apa kita kata dia isim walaupun satu huruf je pun isim ke? Ya, sebab dia depan dia ada harfu jar. Jadi hi ni maksud dia nya. Ganti nama. Dia dah jadi ganti nama. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir. Dhamir. As-sama'i. Dah jumpa dah tadi perkataan ni. Terjemahan dia. Alif lam. Terjemahkan dulu. Dia diterjemahkan dulu pula. Tadi dah jumpa langit. Langit itu. Lepas tu ada tanda dia alif lam. Di awal ada alif lam dan di akhir ada kasrah. Ya, betul. Kemudian fil ardi. Ada berapa tanda di situ? Harfu jar. Ada betul, Alif masya-Allah. lam. Ada harfu jar di awal, kemudian ada Alif lam. alif lam di awal, kemudian ada kasrah hujung. di Kasrah. akhir berbaris kasrah. Betul. Fil ardi apa maksud dia? Fi, maksud fi? Di. Al ardi? Bumi. Di bumi. Ni banyak kan kita jumpa perkataan ni berulang kali dalam Quran. Jadi kita dapat fil ardi tahu dah. Ini sebelah ni harfu jar. Selepas dia tu isim. Mesti isim. Nafsin. Tanda dia Tanwin. tanwin di akhir kalimah. Dia ada itu akhir lah tu. Ini satu kalimah. Jadi terjemahannya diri, satu diri. Diri ataupun jiwa. Boleh juga. Masalan tadi dah jumpa dah. Masalan di akhir ada tanwin. Tanwin. Terjemahan Misal, perumpamaan. sebuah perumpamaan. Dah bosan Macam senang je ni kan? Ke tak? Okey ke? Semua Okey. macam lembut je kan? Macam dah bosan je, tak rancak sangat dah. Tak laju kan? Okey kan? Okey, boleh buat. Okey, lailatan tanda dia Tanwin tanwin di di kalimah. akhir kalimah. Lailatan. Maksud Laila Malam. malam, suatu Ya. malam. Lailatul Qadar. Ni lailatan. Ar-Rahimu. Alif lam. Alif lam. Ada alif lam. Alif lam. Kalimah. Di awal kalimah. Ar-Rahimu yang Penyayang. penyayang. Okey. Yang lain yang terakhir, baris terakhir. Jahratan. Apa tanda dia? Tanwin di hujung kalimah. Di akhir kalimah. Tanwin di akhir kalimah, betul. Maksud dia nyata, yang nyata. Ataupun ni dia punya, kemudian kita cakap nyata je lah dulu ya. Nyata. Jelas ataupun terang ataupun nyata, bolehlah nyata ataupun jelas. Terang. Ini bukan terang yang nyata. Nanti kita akan tengoklah konteks dia. Bahasa kita ni kurang sikit kat situ. Okey, khairun tanwin di akhir kalimah. Ya. Yang ni khairun terjemahan suatu kebaikan. Baik. Rizqi. Tahu tak dia isim ke bukan? Macam mana kita nak tahu? Kasrah di hujung Baris, kalimah. kasrah di akhir kalimah.
Okey. Sujadan. Tanwin di ujung Tanwin di akhir Tanwin Di di akhir akhir kalimah. kalimah. Ya. Jadi maksud dia sujud. Bersujud ataupun dalam keadaan sujud. Baik. Sujud ni dia isim. Walaupun dalam bahasa kita nampak macam sujud tu macam kata kerja je, tapi tak ya. Ini adalah isim. Kita bukan tengok yang bahasa kita, tapi kita tengok pada tanda pada bahasa Arab tu. Kalimah dalam bahasa Arab. Okey. Wahidin. Tanda dia Tanwin 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 di kalimah. akhir kalimah. Maksud dia wahid. Wahid. Satu. Satu. Satu ataupun tunggal. Ataupun esa. Kalau merujuk kepada Allah, bolehlah kita kata esa. Baik. Okey, selesai dah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, ya. Yang fihi Ya. tanda untuk isim dia ialah harfu jar di hadapan kalimah. Kemudian hi itu sendiri kasrah tu dikira sebagai tanda isim ke tidak? Tidak. Yang ini bukan. Sebab dia memang satu isim yang jelas lah. Dia panggil isim. Kita akan belajar sekejap lagi. Hari ini kita masuk bahagian tu. Tapi kadang-kadang maksudnya kalau ada harfu jar dekat awal, walaupun perkataan selepas dia tu bukan baris kasrah, dia tetaplah dia maknanya tak dia isim. Kalau depan dia ada harfu jar. Biasanya kita akan tengok ni berlaku kepada perkataan macam ni, dhamir. Dhamir tu kata ganti nama. Dhamir. Kita akan masuk kejap lagi. Okey, terima kasih kepada soalan tu. Kepada siapa tu? Kak Nas Ya. Okey. Alhamdulillah. Baguslah soalan tu tanya. Tapi tak semestinya. Tapi kalau kita tengok fihi, biasanya fihi, fihim. Jaranglah kita tak pernah jumpa fihum pula kan. Fihi, fihim. Macam tu. Tapi kalau kadang-kadang fika. Boleh? Fika. Boleh juga. Wa fika barakallah. Kadang-kadang kita cakap macam tu kan. Wa fikum barakallah. Jadi ada setengah-setengah perkataan dia tak berubah baris akhir. Tapi dia isim. Macam itulah. Baik. Ada soalan lain? Sebelum kita masuk topik baru. Jadi kalau kita dah kenal isim, tak adalah saya menganggap tak ada ya. Kalau ada silakan. Jangan kata, oh lah teacher dah jalan lah takut nak tanya. Tak ada. It's okay. Boleh teacher tanya. Baik. Tadi kita dah kenal. Ya. Yang tadi yang sujadah tu dia sujud kan. Dia macam saya boleh faham itu kategori yang dalam sifat ke? Mungkin. Nanti kita belum masuk lagi bab tu. Tapi bolehlah. Boleh jadi dalam keadaan macam tu. Maknanya sifat. Sebab kita balik semula pada fungsi isim tu kan. Apa dia isim buat apa? Contoh dalam sini. Okey, kita balik semula sini sekejap ya. Kerana soalan tu tadi. Jadi isim tu kata nama ataupun kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat, masa, konsep, peristiwa ataupun sifat. Boleh jugalah. Maknanya dia boleh termasuk di situ. Tapi yang kita nak highlightnya ialah bila isim ada tanda dia. Kita boleh kenal isim tu melalui tanda-tandanya. Jadi kalau tadi sujud tu kan, macam bunyi dalam terjemahan kita macam fi'il, tapi dia sebenarnya boleh jadi sifat, dia boleh juga jadi satu apa kita nak kata, bukan kata kerja lah, dia mungkin gabungan ataupun dia satu konsep ke, ya. Kalau orang kata macam masa bila? Masa sujud. Masa ketika bersujud. Jadi benda tu cerita pasal masa kan. Ataupun keadaan. Boleh jadi keadaan. Betul? Dalam keadaan sujud. Kita punya bahasa tu tak ada. Sujud tu, sujudlah. Satu je. Sebab kita pinjamkan perkataan tu daripada bahasa Arab. Baik, kat mana tadi? Baik, kita nak cerita pasal isim. Boleh ke? Boleh saya teruskan? Okey Baik Jadi bila kita dah kenal isim, kita dah kenal tadi isim.
melalui isim tu kita dapat kenal melalui tanda dia. Mula sekali tadi kita pergi kepada tanda. Jadi kita nampak je perkataan tu, kita tahu ni tanda ni isim lah dia. Sekarang kita nak pergi pula kepada isim dibahagikan pula kepada dua. Kita dah kenal tu, kita nak kenal lagi. Macam saya kata semalam, dalam bahasa Arab ni, satu kalimah tu ada beberapa maklumat. Jadi kita dah tahu kalimah tu isim melalui tanda dia. Sekarang kita nak tahu maklumat seterusnya tentang kalimah tersebut, kalimah isim tu. Isim tu kita nak tahu sama ada dia isim makrifah. Makrifah ni kata nama khas. Khas. Ataupun dia nakirah. Kata nama am. Bahasa Arab ditulis makrifah. Makrifah dengan nakirah. Nakirah. Jadi makrifah ataupun nakirah. Macam mana kita nak kenal pun ada tanda bila kita nak tahu isim ni makrifah ke atau nakirah. Sekarang kita dah kenal isim. Maknanya kita dah tahu dah. Oh, ada tanda alif lam, ada baris kasrah di akhirnya, ada tanwin di akhirnya atau ada harfu jar di awalnya. Maknanya dia itu isim. Sekarang ni kita dah kenal isim, kita nak tengok pula. Dia ni kata nama khas ke kata nama am. Baik, kita teruskan ya. Okey, isim ada nama am dan juga nama khas. Isim terbahagi kepada kata nama am iaitu nakirah dan juga kata nama khas makrifah. Yang berikut ialah kaedah untuk kita mengenali kedua-duanya. Okey, ini kalau yang di atas ni semua kata nama am. Macam mana nak kenal? Satu, dia tiada alif lam. Jadi perkataan ni tak ada alif lam. Kat depan tak ada alif lam. Tak ada. Jadi kullu nafsin contohnya. Ni frasa frasa kata nama. Kullu nafsin. Dan nakirah lah tu. Ataupun dia ada di akhir dia ada tanwin. Jadi kita terjemahkan suatu ayat. Kata nama am lah tu. Bakaratun. Ni tanda dia. Satu tanda dia tak ada alif lam. Satu lagi tanda dia kalau tanwin. Kalau akhir dia berbaris tanwin, maknanya dia kata nama am. Dapat tak tu? Boleh? Okey, contoh. Saya bagi kita tulis contoh kat atas ni. Kita sebab dekat situ dia tulis nakirah dulu. Jadi ada dua macam. Satu nakirah. Kalau kita tengok dia tiada alif lam. Tiada alif lam. Ataupun dia berbaris tanwin. Okey, contoh baris tanwin macam tadi tu kita cakap apa? Contoh bakaratun. Tu tanwin tu. Maknanya ni dia ni nakirah lah. Kalau tiada alif lam, contoh kullu, tadi kita buat kullu nafsin. Nakirah lah. Ini kalau kata frasa. Ataupun kalau bukan frasa, contohnya muslimina. Atau muslimuna. Pun sama juga. Maknanya dia tak ada alif lam. Ini dia ada kira sebagai nakirah. Muslimuna. Orang-orang Islam. Ataupun orang-orang yang menyerah diri. Ini saya bagi contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Yang kata tak ada alif lam tu macam mana? Kalau yang berbaris tanwin tu macam mana? Macam inilah. Bakaratun. Ataupun tak kira baris apa. Kalau dia tanwin pun, dia kasratin pun, bila tanwin maknanya dia adalah nakirah. Contoh, qulubin. Pun sama. Dia adalah isim nakirah.
Nakirah maksud dia apa? Kata nama am. Kata nama. Okey, jelas yang tu? Okey, kalau jelas kita tengok pula contoh berikutnya. Ini dia bagi contoh. Jadi kalau baca sama saya, kalau tak buka mic pun tak apa. Kullu nafsin. Jadi setiap daripada satu diri. Ini satu frasa. Dua-dua dia maknanya frasa kata nama am. Ayatun, suatu ayat. Baqaratun, seekor lembu betina. Rasulun, seorang rasul. Mukminan, seorang yang beriman. Hudan, petunjuk atau suatu petunjuk. Kalau makrifah pula. Kita pergi kepada makrifah. Setakat ni clear tak? Tanda untuk isim nakirah tu. Mungkin bila kita tengok isim makrifah baru kita lebih jelaskan. Kita boleh nampak lah. Baik. Dia dalam bentuk frasa pun ada. Dalam bentuk perkataan, satu perkataan pun ada. Baiklah. Jadi kalau makrifah, dia ada alif lam. Dan dia tak ada tanwin. Contoh macam ni. Yaumuddin. 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 Dia tak ada tanwin. Jadi dia sebelah dia ada yang ada alif lam. Ni kalau frasa. Yaumuddin. Dia adalah makrifah. Hari pada hari bagi pembalasan. Al-ayatu. Ni kan ayat. Ni nakirah. Ayatun. Bila ada al-ayatu. Ayat itu. Ini tadi terjemahan dia suatu ayat. Bila dia makrifah, ayat itu. Baqaratun nakirah. Seekor lembu betina. Ada alif lam? Al-baqaratu. Tak boleh baqaratun. Tak boleh jadi al-baqaratun. Mesti al-baqaratu. Satu dah hilang. Dah tak ada. Al-baqaratu maksud dia lembu betina itu. Rasulun. Ar-rasulu. Rasul itu. Ini seorang rasul. Ar-rasulu. Rasul itu. Mukminan. Seorang yang beriman. Al-mu'minuna. Orang-orang yang beriman. Itu. Boleh. Dia punya tu ada pemegang dia tu. Tanyalah. Hudan. Hudan. Satu petunjuk. Jadi bila dia jadi makrifah. Al-huda. Petunjuk itu. Jelas tak? Okey, bagi orang yang mungkin belajar bahasa Inggeris ke apa, tak tahu sikit lah. Macam kita ni ramai yang boleh berbahasa Inggeris. Jadi kalau ni biasanya nakirah ni yang dipanggil yang letak kata nama yang apa generic, generic noun yang tak ada, dia tak ada definite article, dia tak ada tugas the. Macam ni mungkin a cow. Tapi kalau dekat sini jadi the cow. Tu yang bezakan nakirah dengan makrifah. Okey, jelas tu? Boleh ke? Jelas, boleh. Alhamdulillah. Jadi kita cuba buat dekat sini dengan contoh ni tadi. Okey, jadi kalau makrifah maknanya dia akan jadi macam mana? Okey, kita pun dua juga. Okey. Jadi ada dia terus saja, dia sekali je. Kalau kullu nafsin tu susahlah kita nak jumpa perkataan macam tu. Kita jumpa macam tadi contoh dia ada dua. Yaumidin. Ni yang kalau frasa. Kalau muslimun tu tadi dia akan jadi al-muslimuna. Dia punya ni contoh pertama, ni contoh kedua. Al-muslimuna. Kalau baqaratun dia akan jadi al-baqaratu. Perhatikan perbezaan. Kalau qulub tu dia akan jadi al-qulubi. Dia
dia akan tukar. Maknanya tadi dekat sini kan kita tengok tak ada alif lam tapi ada tanwin. Jadi dekat sini bila ada alif lam, tanwin tak boleh ada. Maksudnya macam itulah, itu perbezaan. Apa beza yang nakirah dengan makrifah ni? Dari segi maksud pun berbeza. Maknanya kalau kita kata hati-hati. So any hearts, makna jantung. Hati-hati. Hati-hati apa kan? Tapi kalau qulubi, hati-hati itu. Ada yang dah spesifik lah. Ada yang dah dimaksudkan di situ. Yang ditargetkan. Yang dimaksudkan. Macam kalau kita kata buku. Sebuah buku. Mana-mana buku. Any book. Tapi kalau kata Al-Kitab, buku itu. Mungkin buku itu buku saya ke, buku yang di atas meja ke, macam itulah. Buku tu dah ada spesifik perkataan yang kita sebut dalam kepala kita ataupun dalam ayat Quran tu lah, dia dah maksudkan dengan satu benda ataupun satu perkara yang khas lah. Itu maksudnya kata nama khas. Okey. Jadi bila kita sebut tentang nama khas, ada juga tadi jawapan kepada soalan Kak Nas. Kak Nas tanya tentang itu kan, isim ke tidak tu? Okey, ada isim yang macam mana pun dia kaku, dipanggil isim nama khas. Walaupun dia tak ada alif lam, dia tetap makrifah. Dia akan sentiasa makrifah. Dia isim yang kaku. Apa dia isim yang kaku? Ini kita tengok contoh ya. Satu, isim mausul. Jadi dia menyambungkan. Contoh isim mausul, ni silap ni kot. Ni isim isyarah ni, terbalik. Ini sepatutnya macam ni. Ni kena betulkan balik. Maaf ya. Saya tukar ni. Maknanya, okay, ni bukan isim mausul. Ini isim isyarah. Ini yang isim isyarah. Ini adalah isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah ni kata tunjuk. Yang ni pula isim mausul, kata penyambung. Tak apa, ni nanti yang saya bagi nanti yang dah edit lah, insyaAllah. Jadi kita mulakan yang atas ni ya. Kata isim isyarah pun makrifah. Kita tak akan jumpa zaliku ke, tak ada. Tapi zalika tu ataupun zaliki dia tetaplah isim isyarah. Ada dia itu, perkataan ni macam ni. Dia boleh juga sebelum dia tu ada harfu jar min, tapi dia akan tetap min zalika. Dia tak jadi pula min zaliki. Itu maksud dia isim yang mabni ataupun dalam bahasa kita kata kaku lah. Semua isim mabni ni makrifah. Remember, saya cakap daripada awal dulu, jangan risau kalau tak ingat perkataan ni. Sebab kita akan lihat perkataan ni berulang-ulang dalam Quran. Faham konsep. Faham konsep saja dulu. Iaitu isim ni ada yang nakirah, ada yang makrifah. Ada yang boleh kita nampak tanda dia jelas. Contoh macam isim nakirah ni tadi, ada yang tanwin kita nampak. Ataupun kita nampak ada alif lam. Ada juga isim yang makrifah walaupun dia tidak berubah baris akhir. Walaupun dia tak ada alif lam. Iaitu yang pertama, isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk ni macam kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, demonstrative pronoun. That, this, macam tu. Yang mana begitulah. Yang ni dalam bahasa Arab ada yang paling common, yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Kita memang jumpa selalu kan. Itu yang paling common. Itu kita ingat sikit-sikit lah. Maksudnya kita boleh, kita kenal. Kita baca pun kita kenal. Zalika, itu. Ulaika, mereka itu. Tilka, itu. Ini perempuan, untuk perempuan. Tilka ni itu juga tapi untuk perempuan. Hadza, ini. Hadhihi, ini untuk perempuan. Itu saya kata, ingat lagi sikit masa awal-awal tu, masa kita belajar tentang isim, tentang perkataan je ataupun tentang kalimah. Saya kata apa? Dalam bahasa Arab ni dia gender sensitif. Bahasa kita tak berapa gender sensitif. Jadi kita kena, inilah yang kita hendakkan kita punya kepekaan. Kita tingkatkan sikit awareness kita dari sudut tu. Jadi fahamkan konsepnya tu. Cuba fahamkan konsep.
bahasa Arab ni dia gender sensitif dan juga time sensitif. Bila kita cerita pasal isim, dalam satu kalimah tu kita boleh tahu bilangannya, kita boleh tahu di isim kata nama am ataupun kata nama khas, kita boleh tahu bilangan, kita boleh tahu jantina, kerana memang bahasa Arab tu begitu. Jadi satu perkataan, kita bayangkanlah macam mana Allah boleh kompreskan semuanya perkara yang kita perlu buat dalam satu je buku. Tapi bahasa kita ni banyak sangat kan nak kena cerita tu. Cakap bahasa Quran, satu je bukunya. Kita pun yang kita kena belajar tak ada banyak sangat sebenarnya. Inilah je dia. Satu kalimah ada banyak maklumat. Ini zalika itu. Ulaika mereka itu. Tilka itu untuk perempuan. Hadza ini untuk perempuan. Hadhihi ini untuk perempuan. Kemudian isim mausul. Dia selalu kita jumpa. Allazi, orang yang. Ataupun kadang-kadang tengok perkara tak ada orang pun, yang sahaja. Dia boleh maksud yang. Allazi, yang. Allazina, orang-orang yang. Allati, orang yang, perempuan. Man, siapa yang. Ma, apa yang. Ini yang kita bezakan dengan harfu jar, harfu nafiah tu. Kata sendi, harf. Yang ni warna hitam. Kalau warna hijau baru harf. Kita terjemahkan sebagai tidak. Kalau dia warna hitam, maknanya dia isim mausul. Isim nama khas. Maksud dia apa yang. Okey, kemudian ada kata soal. Nama dia isim istifham. Kata tanyalah dalam bahasa Melayu, kata tanya. Kaifa, bagaimanakah. Man, siapakah. Ma, apakah. Ada beza kan. Dia satu apa yang, tapi bila jadi soalan, dia jadi apakah. Kat situlah bahasa Arab ni. Sungguh dinamik. Satu perkataan tu satu je sama. Tapi dia susunan dalam ayat tu yang akan menentukan maksud dia, insya-Allah. Kemudian ada kata syarat, ainama. Ini pun apa? Dia termasuk dalam isim mabni, kaku. Bila kaku, dia isim makrifah. Walaupun kita tak nampak tanda dia. Memang tak ada tanda. Sebab dia memang macam tu. Maknanya kita panggil exception. Bolehkah kita panggil exception? Bolehlah. Sebab dia, tapi kita tak panggil exception dalam hal ni. Dia panggil isim tu kaku lah. Senangnya kita ingat yang tu je. Term dia mabni. Isim yang mabni. Mabni maksud dia apa? Kaku. Isim mabni ni semua makrifah. Bila dia makrifah, maknanya dia strong. Dia satu perkataan yang kuat lah. Mari kita tengok contoh. Okey, lagi satu isim yang mabni adalah ganti nama. Ganti nama ni dhamir. Dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir. Dhamir. Kata ganti nama. Ana. Okey. Ini ganti nama yang terpisah. Kalau dia ana terpisah maknanya aku. Tapi kalau dia bersambung, dia duduk di akhir. Ku. Dia jadi ya pula. Ana, kalau dekat terpisah jadi ana. Kalau bersambung jadi ya. Nampak tak? Dia kan kelas ni tak boleh tunduk-tunduk salin tau. Fokus je, tengok je skrin. Nanti bila dapat nota tu, baca balik, cuba buat connection dia tu. Ya? Kalau kita salin, nanti tu tak perasan saya cakap, saya ni kadang-kadang terlupa juga saya tercakap ni. Tapi rupanya saya nak sebut tu tak tersebut. Okey. Ni tadi. Jadi ni domir lah ni semua. Ana. Kalau dia dekat akhir kalimah, dia bersambung dengan kalimah lain, dia akan jadi ya. Ana. Kalau nahnu, kami, dia bersambung dengan kalimah lain, dia akan jadi na. Ni yang tadi kita nampak. Harfu jar, maknanya selepas dia tu isim. Bila ada harfu jar, selepas kalimah harfu jar tu adalah isim. Isim dia, isim mabni. Makrifah ke nakirah? Makrifah. Okey, ni pun sama juga. Rabbuna. Bila ada isim, selepas tu ada dhamir. Kita dah kenal lah dhamir. Ini dhamir yang paling banyak lah dalam Quran. Yang kita selalu jumpa. Dan kita baca pun banyak surah-surah yang kita hafal ada je perkataan ni. Contoh macam Qul ya ayyuhal kafirun kan.
La a'budu ma ta'budun wa ma antum abidu. Apa? Tiba-tiba nak ingat tak ingat lah. Ni macam kita dalam doa apa ada ni semua ni. Jadi kita buat ni kan dia correspond di sini. Anta, kalau dia ada akhir dia jadi ka. Kita tak boleh cakap ala anta, salah. Dia kena cakap alaika. Macam kita cakap assalamualaikum antum. Kalau kita kata assalamu ala antum, salah. Tapi kena kata assalamualaikum. Yang ni. Itu maknanya terpisah dengan yang bersambung. Kalau bersambung, dia akan jadi kum. Kalau antum lah, kamu. Tapi kita ni, kalau you all dengar saya bercakap kan, saya sambung kadang-kadang nak campur-campur jadi macam itulah antum je semua. Kok mana pun antum. Patutnya kalau nak sambung jadilah kum. Tapi sebab nak action Arab. Tak adalah action saja je. Nak bagi ingat je lah perkataan tu. Kalau kita selalu dengar perkataan ni, kita selalu cakap kan, Assalamualaikum. Kita mana dia cakap Assalamu ala antum. Tapi maksud dia dari segi bahasa kita sama. Cuma bila dhamir ni terpisah, antum. Kalau dia bersambung, dia datang kemudian. Selepas kalimah yang lain, dia akan jadi kum. Isim. Dia adalah isim makrifah. Dia isim makrifah sebab dia isim makrifah yang macam mana? Yang mabni. Baris dia tetap baris sukun. Dia tak pernah pula baris lain. Sama juga antum. Baris sukun. Tapi dia bukan fi'il. Dia adalah isim. Lagi satu tanda dia hitam. Rasa saya hari ni kita tak bagi latihan. Cuba ada nota ni balik, maksudnya baca ataupun study sikit lagi. Besok kita akan buat latihan bersama-sama. InsyaAllah ta'ala. Boleh? Ada soalan? Saya tak sebut ni tapi saya tak sebut semua. Cuma saya tunjukkan dia sikit je lah. Macam ni huwa, anahu. Besok kita ulang dan kita cuba buat latihan bersama-sama. Kalau huwa pun jadi fihi. Kalau hum jadi him ni. Nahnu jadi dekat sini. Boleh ke nampak? InsyaAllah. Banyak ya hari ni rasa macam alamak banyaknya teacher. It's okay. Kalau rasa banyak, besok kita boleh ulang. Nanti kita betulkan sikit lagi. Kita bagi. Nota ni kita bagi juga. Terus kita akan berikan. Kita boleh buat. Okey, di sini disebutkan terdapat nama khas kaku mabni yang lain di dalam Al-Quran. Nanti kita boleh rujuklah. Ini yang most common. Bagi siapa-siapa yang dah belajar kan, macam tak cukup je. Dia bukan tak cukup. Dia untuk permulaan ni kita ambil yang ni je. Yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Dalam selawat kadang kita sebutkan wa ala ibadillah macam Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita selalu sebut tu dalam tahiyat akhir tu kan ada perkataan tu alayna. Kalau mana pernah cakap ala nahnu, tak boleh. Mesti alayna. Macam itulah. Dalam Quran tak ada lah macam tu. Kita jumpa alayna. Itu tak jumpa ala nahnu. Tak ada. Kalau kita cakap-cakap pasal ni tak reti boleh je. Tapi dalam Quran tak ada. Baik, ada soalan? Kalau tak ada, saya serahkan dulu. Ataupun kalau ada, saya serahkan sementara ni, saya serahkan pada moderator kita, Puan Zawiyah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak teacher. Baik, hari ini ada 3 ataupun 4 konsep penting ataupun terma penting yang mungkin bagi yang pertama kali dengar ni agak mungkin nak bertanya lagi. Tak apa, nanti lepas ini bagi yang ingin bertanya tetapi segan nak bertanya di sini, selepas tamatnya siaran ini nanti, rakaman ini ditamatkan, kita berkumpul di belakang. Kita sama-sama bertanya kepada teacher. Apa-apa yang segan nak ditanyakan di waktu kuliah ni, kita boleh di belakang nanti kita berkumpul. Jangan matikan dulu alat peranti tu. Baik, maka berakhirlah soalan pun tak ada dalam chat. Ada 39 tadi teacher.
semuanya. InsyaAllah. Sekarang ni dah jadi 36. Okey. Baik, syukur alhamdulillah ya. Moga-moga apa yang teacher berikan tu tadi dapat ya, kita dapat memahaminya dengan baik. Baiklah, untuk mengakhirinya ya, saya ingin kita sama-sama membacakan tasbih kafarah dan juga surah Wal Asr. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi malam ni nanti untuk pengukuhan dan insya-Allah ya rakaman akan disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih teacher. Terima kasih Kak Zawiyah.